رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, hari ini 14 hari bulan Rabiul Awal, 2 hari yang lepas 12 hari bulan Rabiul Awal, hari ulang tahun keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh masyarakat di tanah air kita, malah di dunia, menyambut hari keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama menyatakan bid'ah mengadakan perayaan ataupun menyambut keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sendiri tak pernah mengadakan perayaan itu dan para sahabat pun tidak pernah mengadakan perayaan itu. Upacara menyambut keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad berlaku kira-kira 300 tahun selepas hari itu. Itu di zaman kerajaan di zaman kerajaan apa ni, 300 tahun lebih kurang lepas pada itu. Walau bagaimanapun ada ulama berpendapat tak salah mengadakan upacara menyambut hari keputeraan. Antara menyatakan tak salah ialah Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan yang paling terbaru ialah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Kerana kata mereka ni baik untuk kita mengagung-agung dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh banyak berselawat kepadanya supaya membesarkan baginda sebagai Nabi yang dilahirkan oleh Allah SWT, membawa rahmat kepada seluruh alam ini. Jadi mereka yang berpendapat menyatakan Nabi tak buat itu merupakan bid'ah. Tetapi dalam ulama kata ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Jadi ulama-ulama macam Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'i menyatakan itu kalau bid'ah pun bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang dapat memberikan semangat kepada umat Islam untuk berpegang dan beramal dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita bincang sedikit sirah Rasulullah sebagai sempena dengan kedatangan 12 hari bulan Rabiul Awal, awal tahun gajah. Disebutkan sebagai tahun gajah kerana baginda lahir pada waktu itu tentera bergajah daripada Yaman. Ia dipimpin oleh Abraha. Abraha ni ialah pemimpin kerajaan sebelah Yaman. Dia cemburu dengan Kaabah yang sentiasa dikunjungi oleh ramai manusia. Kaabah ni ramai dikunjungi oleh manusia. Maka dia pun buatlah satu bangunan macam gereja begitulah kira-kira, dengan mengharapkan supaya beralih daripada Mekah, daripada pergi ke Mekah, pergi ke Yaman. Itu harapannya. Orang tak pergi juga. Jadi buat bangunan comel-comel, orang tak pergi juga.
orang tu pergi menunaikan ibadat haji lah pada waktu itu di Mekah. Sedangkan ibadat haji yang dilakukan oleh mereka itu sudah bercanggah jauh daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Dah jauh dah, lagi jauh. Di kampung terdapat tak kurang daripada 360 buah berhala yang ada di sekeliling kampung. Orang jahiliah ni, masyarakat jahiliah semenanjung tanah Arab pada waktu itu, mereka pergi Mekah tawaf juga, tapi dalam keadaan telanjang bogel. Laki-laki ke perempuan ke bogel belakang, telanjang belakang, tawaf Baitullah. Artinya mereka dah lari daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Berlaku penyelewengan daripada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi pada waktu itulah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ketika tentera bergajah daripada Yaman datang menyerang Kaabah. Datang menyerang Kaabah pada waktu itu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Abraha ni dia ada seekor gajah bernama Mahmud, gajah dia. Dan gajah-gajah yang lain juga besar-besar belaka, gagah-gagah belaka, dengan jumlah yang ramai. Daripada Yaman mereka bergerak mari ke Mekah. Tetapi bila sampai ke Mekah, gajah-gajah dia tak mau masuk kawasan Kaabah itu, kawasan Mekah itu sendiri. Dia pusing balik ke belakang, pusing balik, tak nak masuk. Gajah-gajah yang besar dan gagah ini tak nak masuk, pusing balik. Walaupun mereka gajah dipiak supaya jangan pusing balik, tetap pusing balik. Ketika itulah burung ababil dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu-batu yang gerah dan panas. Di kaki-kaki mereka ada batu, dan mereka, burung-burung ababil ini, menjatuhkan batu itu kepada tentera Abraham, menyebabkan gajah-gajah yang mereka bawa pergi ke Mekah ini, kata ahli sejarah, kelihatan macam daun kayu yang dimakan ular. Berubah habis tubuh mereka. Tubuh gajah ini berubah macam daun kayu dimakan oleh ular. Tetapi gajah yang bernama Mahmud, kepunyaan Abraham, sempat balik sampai ke Sana'a, sempat balik sampai ke Yaman. Dan bila sampai ke Yaman, mati juga. Mati juga. Itulah peristiwa yang berlaku sempena kelahiran Rasulullah SAW pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Jadi peristiwa ini ada pengajaran. Orang yang nak lawan Allah ni, tak kira zaman mana sekalipun, mereka akan dihentam oleh Allah dengan tentera-tentera. Burung ni sebenarnya tentera Allah. Burung ababil dibalik pada laut, dia terbang lari sebelah laut, dia bawa batu, dan dia menjatuhkan batu-batu itu di atas tentera bergajah daripada arah sebelah laut. Burung itu sebenarnya ialah tentera-tentera Allah. Sebagaimana juga berlaku di Afghanistan ketika Afghanistan diserang oleh Rusia pada satu ketika belah tahun yang lalu. Saya baca buku Dr. Abdullah Azzam. Dr. Azzam ni orang Palestin. Bila tentera Rusia serang Afghanistan, dia tak sedap duduk. Dia rasa dia macam tak kena keadaan mari ke Afghanistan. Dia pun mari ke Afghanistan, Dr. Abdullah Azzam ini, dan dia berjuang bersama dengan mujahidin Afghanistan. Sebelum dia mati syahid, di Afghanistan, dia sempat menulis beberapa buah buku. Dalam buku itu dia menceritakan tentera Rusia menggugurkan bom daripada kapal terbang dia, daripada kapal perang dia tu, dia menggugurkan bom, dan bom itu jatuh ke bawah, tapi tak sampai ke bawah. Datang burung menyambar. Bom itu disambar oleh burung-burung. Artinya
mujahidin yang di bawah selamat, kerana bom-bom itu datang menyambar ambil bom-bom yang digugurkan oleh tentera-tentera Rusia yang menggugurkan bom di bumi Afghanistan pada ketika itu. Jadi orang tanya, bom itu siapa? Bom itu siapa? Yang dia datang menyambar ambil tu bom-bom itu. Maka orang menjawab, ulama menjawab, bom itu juga, burung itu juga merupakan tentera-tentera Allah. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burung ababil datang menjatuhkan batu yang panah dan gelap. Begitulah juga tentera-tentera Allah yang terdapat sepanjang zaman. Angin juga tentera Allah, api juga tentera Allah, ribut juga tentera Allah. Berlakunya banjir yang besar, kesemuanya itu merupakan tentera-tentera Allah untuk memusnahkan mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang bermajliskan, pada pagi ini kita bincang sikitlah latar belakang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan insan pilihan Allah untuk memimpin dunia ini. Kerana pada masa itu dunia berhajat kepada seorang pemimpin, seorang Nabi. Nabi Muhammad lahir pada waktu itu sangat sesuai dengan dunia yang berhajat. Dunia dikatakan dalam keadaan gelap gelita. Maksud gelap gelita itu bukan bermakna gelap macam waktu malam dah. Manusia berada dalam jahiliyah. Manusia berada dalam keadaan akidah mereka punah gana, akhlak mereka punah gana. Akhlak manusia seluruh dunia punah gana pada waktu itu. Akidah manusia seluruh dunia punah gana pada waktu itu. Bukan saja di semenanjung tanah Arab, tetapi di luar semenanjung tanah Arab juga akidah dan akhlak manusia ini punah gana. Dua perkara ini, akhlak dan akidah ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia kalau tidak ada akidah, maka mereka itu tidak ada hala tuju. Orang tak ada akidah ini tak ada hala tuju. Begitulah juga bagi manusia yang tidak berakhlak, lebih buruk daripada binatang kalau manusia tidak berakhlak. Nabi-nabi dan rasul-rasul dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini bersilih ganti nak selamat manusia jangan syirik kepada Allah. Supaya manusia jangan syirik. Syirik ini ialah penyakit yang paling besar. Dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nabi-nabi dihantar oleh Allah ke muka alam ini untuk membetulkan akidah manusia, supaya manusia berakidah menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain. Begitulah juga dari sisi akhlak. Nabi dihantar ke muka bumi ini ialah untuk membetulkan akhlak manusia. Di semenanjung tanah Arab sendiri umpamanya, di semenanjung tanah Arab, sebuah berhala itu benda biasa. Mereka menyembah patung-patung berhala, ada patung kecil, ada patung besar. Sebagaimana yang disebutkan tadi, di sekitar Baitullah saja terdapat kira-kira 360 patung berhala. Itu di sekitar Kaabah. Banyak manusia syirik kerana menyembah patung berhala. Dari segi yang lain, mereka selalu berperang, bertumpah darah. Berperang, bertumpah darah. Mereka berkelahi antara satu dengan lain, antara satu puak dengan satu puak yang lain. Jadi sampai berperang berpuluh-puluh tahun. Bala kecil je, antara unta dengan unta je. Antara tuan unta dengan unta menyebabkan tuan unta bala dan puak akak puak gulungan hingga sampai berpuluh tahun tak berhenti bala. Mati anak cucu pula sambung, mati cucu sambung pula cicit yang sambung. Antara ialah peperangan Al-Ba'sus contoh. Itu berlaku di kalangan masyarakat Arab. Dan mereka hidup dalam keadaan tidak ada peraturan.
melakukan maksiat, membunuh, malah anak mereka sendiri pun mereka bunuh. Mereka bunuh anak perempuan kerana mereka takut papa dan malu dengan kelahiran anak perempuan. Maknanya zaman jahiliah mereka tidak menghargai orang perempuan. Tak ada nilai orang perempuan pada mereka. Mereka bunuh anak perempuan mereka. Mereka bunuh anak perempuan mereka. Di zaman Fir'aun bunuh anak laki-laki. Di zaman Namrud bunuh anak laki-laki. Di zaman jahiliah sebelum kelahiran Nabi Muhammad mereka bunuh anak perempuan. Mereka tanam hidup-hidup dalam tanah. Itu keadaan yang berlaku. Teruknya masyarakat jahiliah di semenanjung tanah Arab. Mereka berzina. Seorang-seorang dia simpan perempuan atau rumah mereka tu. Lebih daripada 10 orang simpan perempuan. Mereka berzina. Mereka minum arak. Bukan sebotol 2 botol arak, berpuluh-puluh tempayan arak. Mereka simpan di atas rumah. Mereka minum arak macam minum air sejuk. Sedangkan arak itu merupakan ibu bagi segala masalah. Itu sedikit gambaran di semenanjung tanah Arab yang mengharapkan kedatangan seorang Nabi menyelamatkan mereka. Begitulah juga di Rom. Rom ni negeri barat yang pernah menerima ajaran Nabi Isa AS, tetapi mereka mengkhianati ajaran Nabi Isa AS. Kitab Injil mereka ubah sehingga kitab Injil itu menjadi tidak asli. Berlaku keruntuhan akhlak di Romawi, di Rom. Maka Rom, Eropah juga berhajat kepada seorang Nabi untuk menyelamatkan mereka. Di negeri Parsi terdapat ajaran-ajaran yang punah, agama manusia, agama menyembah api. Terdapat ajaran Mazda. Ajaran Mazda ini digalakkan bapa berkahwin dengan anak perempuan sendiri, ibu digalakkan berkahwin dengan anak laki-lakinya sendiri. Itu ajaran Mazda yang terdapat di negeri Parsi pada waktu itu. Ajaran manis. Ajaran manis ini dia tidak menggalakkan manusia berkahwin, hidup secara membujang. Sedangkan fitrah manusia, laki-laki dan perempuan ini saling berkehendak antara satu dengan lain. Ajaran ini ajaran salaf yang terdapat di negeri Parsi. Maka Parsi juga mengharapkan kedatangan seorang Nabi untuk menyelamatkan mereka. Di Asia Selatan, India, tempat lahirnya agama Buddha dan agama Hindu. Agama Buddha, agama Hindu ni lahirnya di India, di mana agama Hindu dia lahir 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Allah Isa AS. Lama dah. Hindu ni bukan baru. 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa dia ada dah. Lahirnya di India, membawa ajaran yang syirik, menyembah yang lain selain daripada Allah SWT. Kemudian lahir pula agama Buddha. Agama Buddha, agama Hindu sama, yang lebih kurang. Kemudian disebar dua agama ini ke semenanjung di seluruh Asia Tenggara sampai ke negeri China dan negeri Jepun. Sehingga penduduk di negeri Jepun dan China ramai penganut Buddha. Di Tibet ramai penganut Buddha. Di Thailand, di Indochina, di Kamboja, di Myanmar ramai penganut agama Buddha di negeri ini. Banyak tempat-tempat ibadat orang Buddha terdapat di situ. Di semenanjung tanah Melayu, Buddha dan Hindu juga masuk. Malah Indonesia pakal ini berkekal. Kalau kita tengok di Pulau Jawa, di tengah-tengah Jawa terdapat Candi Borobudur. Itu pusaka peninggalan Hindu, Candi Borobudur. Kalau di Pulau Bali, sebagian besar penduduk Pulau Bali ada penganut agama Hindu. Ketika Ayoping daripada Besut pergi ke Pulau Bali, orang Pulau Bali cium kaki Ayoping. Orang Pulau Bali cium kaki Ayoping. Di Malaysia kita, di tanah Melayu kita ni, walaupun Hindu dan Buddha pernah bertapak, tapi tidak kekal lama, sebab Islam datang membawa Islam. Pendakwah pada Hadramaut daripada Yaman datang
ke negeri Melaka dan gajah memeluk Islam, rakyat pun jadi Islam. Walau bagaimanapun, masyarakat kita, tok nenek moyang kita pada zaman dulu pernah menjadi penganut agama Hindu dan penganut agama Buddha. Maka seluruh masyarakat dunia ini berhajat kepada kedatangan seorang Nabi. Allah menghantar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memimpin manusia. Bukan untuk memimpin bangsa Arab saja, tapi untuk memimpin seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk memimpin seluruh manusia. Bagaimanakah jalur keturunan, nasab keturunan ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi saya nak sebut sikit berhubung dengan nasab ini sebab banyak orang tak berapa tahu. Jalur keturunan baginda dikaitkan dengan nasab orang yang baik dan hebat. Keturunan Nabi orang baik zaman dulu, orang baik dalam masyarakat Arab, orang hebat dalam masyarakat Arab, iaitu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim AS. Keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Itulah jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad sebelah bapa dia ataupun sebelah ibunya, dia temu dengan Adnan. Dia temu dengan Adnan. Ramai kita tak berapa nak ingat jalur keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia temu dengan Adnan. Dan Adnan adalah keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Adnan ni ialah keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Ibn Hisham dalam Sirah Nabawiyah, seorang ahli sejarah yang terkenal dalam dunia ni, kalau sebut Ibn Hisham, itulah tokoh sejarah yang hebat. Banyak benda yang dia tahu, orang lain tak tahu, dia tahu. Dia menyatakan Adnan bin Ud, Adnan bin Ud ataupun Udak pun dipanggil, bin Muqawwin. Adnan bin Ud bin ataupun Udak bin Muqawwin bin Nahur bin Tirah, Tirah bin Yatrub. Ingat tak? Tirah bin Yatrub, Yatrub bin Yasiju, Yasiju bin Nabit, Nabit bin Ismail, Ismail bin Ibrahim AS. Siapa situ? Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menceritakan nasabnya tidak melebihi Adnan, setakat tu je. Orang tak tahu lebih pada tu. Setakat Adnan. Orang tak cerita lebih pada tu. Sampai setakat Adnan. Imam Bukhari dalam sirahnya, dalam sahihnya, meriwayatkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai kepada Adnan saja. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Setakat Adnan ya. Nasab Nabi Muhammad sama ada sebelah jalur bapaknya ataupun sebelah ibunya, sehingga sampai kepada Adnan. Orang tak pertikar, orang tak balah ni. Dia sampai kepada Adnan. Ibn Hisham menyatakan nasab sebelah bapaknya ialah, ini sebelah ayahnya pula ni, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kulab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, Luay bin Ghalib, Ghalib bin Fats, Fats bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia di situ sampai ke Adnan. Ingat tak? Tak ingat. Orang Arab ni dicatat. Orang Melayu kita ni tak catat mana keturunan yang setakat pak tu boleh lagi. Ingat lagi. Setakat pak boleh lagi.
Lebih pada 4 tu orang ingat dah, orang Melayu kita. Tapi orang Arab ni cantik. Dia cantik tanda keturunan susu keturunan dia. Jadi sebelah mak pun sampai kepada Adnan, sebelah ayah pun sampai kepada Nangis itu. Manakala nasab sebelah ibunya ialah Muhammad, ibunya Aminah. Muhammad bin Aminah, ibunya Aminah. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Zurrah, Zurrah bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fat, Fat bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Mu'ad, Mu'ad bin Adnan. Sampai situ juga. Dia berakhir dengan Adnan juga. Jadi jelas bahawa nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah bapaknya dan sebelah ibunya bertemu pada neneknya yang kelima. Dia temu pada neneknya yang kelima. Nenek yang kelima ni nenek yang sama ni. Nenek yang kelima, iaitu Kilab bin Murrah. Dia bertemu pada nenek yang kelima, Kilab bin Murrah. Kilab mempunyai 2 orang anak laki-laki, iaitu Qusay dan Zuhrah. Qusay menurunkan Abdullah. Qusay ni keturunan dia ialah Abdullah. Qusay. Manakala Zuhrah menurunkan Aminah. 2 adik ni. Qusay menurunkan Abdullah, melahirkan Abdullah. Manakala Zuhrah pula melahirkan Aminah. Jadi Abdullah dan Aminah ada satu bangsa, bangsa Quraisy. Dan dalam satu negeri, iaitu Hijaz. Hijaz ni Arab lah. Ini keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih jelas lagi nasab Nabi Muhammad daripada Adnan, perlu dilanjutkan sedikit lagi huraian mengenai proses perkahwinan keturunan Adnan. Adnan berkahwin dengan Aminah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Mu'ad. Mu'ad berkahwin dengan Mu'anah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh anak laki-laki diberi nama Nizar. Nizar berkahwin dengan Saudah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 4 orang anak, dan satu daripadanya bernama Mudar. Nama Mudar. Mudar pula berkahwin dengan Rabah, dan hasil perkahwinannya itu dia memperoleh beberapa orang anak, antaranya ialah Ilyas. Ilyas pula berkahwin dengan Khandaf, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh beberapa orang anak laki-laki, antaranya ialah Mudrikah berkahwin dengan seorang perempuan bernama Salam, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh beberapa orang anak laki-laki, antaranya ialah Khuzaimah. Khuzaimah berkahwin dengan Awana, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh seorang anak laki-laki bernama Kinanah. Kinanah berkahwin dengan Barah, dan memperoleh beberapa orang anak laki-laki, dan seorang daripada bernama Nadar. Nadar berkahwin dengan Atikah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh seorang anak laki-laki bernama Malik. Malik berkahwin dengan Jandalah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh seorang anak laki-laki bernama Fir. Fir berkahwin dengan Laila, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 2 orang anak laki-laki, dan seorang daripadanya bernama Ghalib. Ghalib berkahwin dengan Salma, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Lu'ay. Lu'ay berkahwin dengan Matiyah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh beberapa orang anak laki-laki dan seorang daripadanya bernama Ka'ab. Ka'ab berkahwin dengan Washishah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 3 orang anak laki-laki
dan seorang daripadanya bernama Murrah. Murrah berkahwin dengan Hindun, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 3 orang anak laki-laki dan seorang daripada bernama Kilab. Kilab berkahwin pula dengan Fatimah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 2 orang anak laki-laki bernama Qusay dan Zuhrah. Qusay berkahwin dengan Hubayah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 3 orang anak laki-laki, yaitu Abdul Dar, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Abdul Manaf berkahwin dengan Atikah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 4 anak laki-laki, yaitu Hisham, Abdul Syamid, Abdul Syamsin, Muttalib dan Naufal. Hashim berkahwin dengan Salma, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh seorang anak laki-laki bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkahwin dengan Fatimah, dan hasil perkahwinan itu dia memperoleh 5 orang anak laki-laki, yaitu Harith, Abdul Azza, Abdul Manaf, Zubair dan Abdullah. Dengan istrinya yang lain, Abdul Muttalib memperoleh beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Abbas, Hamzah, Dirar dan Muqawwam. Itu bagi susul gaduh keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan seorang pemuda Quraisy yang terkenal dengan budi pekerti yang baik. Abdullah ayah Nabi ini bab perangannya cukup baik, akhlaknya sangat terpuji. Manakala Aminah binti Wahab pula merupakan perempuan wanita Quraisy yang terkenal cantik rupa parasnya dan akhlak juga molek. Mak Nabi ini akhlaknya molek dan rupa paras pun cantik. Abdul Muttalib bin Hashim dan Wahab bin Abdul Manaf bersetuju mengawinkan anak mereka ini dalam usia kurang daripada 20 tahun. Maknanya ayah Nabi dan ibu Nabi ini berkahwin tak sampai umur 20 tahun. Aminah dengan Abdullah ini berkahwin tak sampai 20 tahun umur mereka. Muda lagi lah. Setelah berkahwin dengan Aminah, Abdullah macam biasa meneruskan kerja berniaga, berulang-alik antara Mekah dengan negeri Syam. Abdullah ni ulang-alik berniaga macam biasa lepas berkahwin. Dia pergi ke negeri Syam bersama dengan kawan-kawan dia. Aminah ditinggalkan dalam keadaan sudah mengandung pada masa itu. Abdullah ni tinggal Aminah, ibu Nabi ni, dalam keadaan mengandung dah pada waktu itu. Dia ulang-alik lah berniaga. Semasa dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit di Yathrib, di Madinah. Sampai di Madinah dia jatuh sakit. Abdullah ayah Nabi ni. Maka kawan-kawan dia tinggal dia di Madinah. Dan disuruh seorang Quraisy daripada keturunan Adi pergi ambil Abdullah. Walau bagaimanapun, kawan-kawan Abdullah menceritakan kedudukan sebenar Abdullah kepada Abdul Muttalib. Bapaknya itu segera menghantar Harith, anak sulungnya ke Madinah, bagi menyelesaikan masalah Abdullah yang sakit di Madinah. Malamnya setelah sampai di Madinah, Abdullah telah meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Kubur ayah Nabi itu ialah di Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad berusia kira-kira 3 bulan dalam kandungan ibunya Aminah. Nabi Muhammad pada waktu ayahnya meninggal dunia baru 3 bulan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Itu gambaran bagaimana Nabi itu mati, itu ayahnya mati ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Dan setelah dia dilahirkan oleh Aminah, sempat 6 tahun. Sempat 6 tahun bersama dengan ibunya, dan kemudian ibunya pula Aminah meninggal dunia. Jadilah dia anak yatim piatu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yatim piatu. Bagaimana dibubuhnya nama Muhammad? Siti Aminah dibidan oleh seorang yang bernama Siti Syifa. Untuk bidan kepada Siti Aminah bernama Siti Syifa.
yaitu ibu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibu sahabat Abdurrahman bin Auf, ibu sahabat kepada Abdurrahman bin Auf, bernama Siti Syifa. Itulah Tok Bidan yang membidan mak Nabi, Siti Aminah. Bagaimanapun pendapat yang masyhur menyatakan Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Ada pendapat kata 9 hari bulan Rabiul Awal. Ada pendapat menyatakan Nabi lahir pada 9 hari bulan Rabiul Awal. Tapi pendapat yang banyak menyatakan 12 hari bulan Rabiul Awal. Abdul Muttalib menyambut kelahiran cucunya itu dengan penuh kegembiraan. Sangat sukalah dapat cucu yang cantik, yang hebat. Lahir itu hebat dah Nabi Muhammad. Tidak macam budak-budak yang lain, bayi yang lain, dah hebat. Lalu diberi nama Muhammad, nama yang tak pernah diberi oleh budak-budak sebelum daripada itu. Tak ada nama yang diberi Muhammad belum pada itu. Maka Muhammad ini nama pertama yang diberikan di atas muka bumi ini oleh Abdul Muttalib. Oleh Abdul Muttalib. Nama yang tak biasa. Orang tak pernah beri nama anak dengan nama Muhammad, tetapi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kelahiran Muhammad dikaitkan dengan tahun gajah. Tahun Abrahah menyerang Baitullah. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itulah sedikit gambaran hebatnya kelahiran Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari segi akidah dan juga dari segi akhlak. Akhlak manusia punah gana di seluruh dunia pada waktu itu. Akidah manusia pun punah gana seluruh dunia pada waktu itu. Di timur dan di barat, di utara dan di selatan, pendek kata hampir seluruh dunia punah belaka. Jadi kelahiran Nabi pada 12 hari bulan Rabiul Awal yang kita sambut pada hari Khamis 2 hari lepas, tepat masanya dunia sangat berhajat dengan seorang Nabi pada waktu itu. Dan hari ini juga kita berhajatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dunia hari ini pun berat juga. Dunia hari ini pun berat juga. Dari si akidah manusia hari ini pun punah di mana-mana. Dan si akhlak manusia ini pun punah di mana-mana. Jadi kita berharapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman dalam kehidupan manusia akhir zaman, untuk menjadi idola kepada masyarakat kita pada hari ini. Barang siapa yang mengikuti perjalanan Rasulullah, berpegang dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT, dan itulah generasi Rabbani. Generasi Rabbani ialah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dan berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya telah sedikit gambaran secara ringkas berhubung dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara panjangnya kita bincang nanti. Ada siapa lagi? Bab yang ke-25 yang kita bincang tadi peringkat awal lagi. Jadi bab Nabi Muhammad adalah akhir sekali. InsyaAllah kita akan bincang biar sampai masa dia tahu berapa. Panjang 500 muka surat lebih bab Nabi Muhammad. 500 muka surat lebih. Kisah Nabi Muhammad saja. Ada pun Nabi-Nabi lain itu tak panjang begini. Pun panjang juga, tak panjang pun. InsyaAllah kalau kita panjang lama, kita akan bincang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.